A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad adada ma dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihi al-ghafilun. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan kita pada petang ni? Sihat ke semua? InsyaAllah. Alhamdulillah. Ibu-ibu pun sihat insyaAllah. Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama merafakkan rasa syukur, merakamkan rasa syukur, menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang Allah tidak kurniakan kepada insan yang selain daripada kita, selain daripada umat Nabi, nikmat iman dan juga nikmat Islam. Yang dengan nikmat inilah kita dapat mengenal ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dengan nikmat inilah kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nikmat inilah kita dapat meletakkan dahi kita di tempat-tempat sujud, khususnya di dalam rumah Allah kita pada petang ini. Maka di antara segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka selayaknya kita melafazkan, melantunkan rasa syukur Alhamdulillah di atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ahmaduka Rabbi kama 'allamtana an nahmad. Kami mengucapkan terima kasih, syukur kepadamu ya Allah, sebagaimana Engkau ajarkan kepada kami untuk kami memuji dan bersyukur kepadamu. Sidang hadirin ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Sedar ataupun tidak sedar, masa berjalan dengan begitu pantas, dan sehingga petang ini kita telah berada pada 10 terakhir di dalam bulan Ramadan. Maknanya 2/3 daripada Ramadan, secara sedar ataupun kita tidak sedar, kita telah melalui 2/3 daripada Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita pada tahun ini adalah Ramadan yang terbaik yang dapat kita lakukan. Mudah-mudahan ada perbezaan di antara Ramadan kita pada tahun ini dengan Ramadan yang pernah kita lalui pada tahun-tahun yang terdahulu. Maka pada Ramadan yang terakhir ini adalah satu sesi ataupun satu fasa di mana inilah waktu yang terbaik untuk kita melakukan beberapa amalan, beberapa ibadah yang lebih rancak lagi, untuk sama-sama kita meraih seberapa banyak pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana ibadah pada bulan Ramadan ini, ya, seolah-olah kita dapat waktu yang terbaik untuk kita dapat gandakan pahala kita, seperti seolah-olahnya
kalaulah ada orang tawarkan kita satu pelaburan yang menguntungkan kita, maka apabila kita tahu masa yang terbaik untuk melabur, maka kita dengan segala upaya kita, dengan segala tenaga kita, kita akan cuba mencari seberapa banyak dana ataupun sumber untuk kita buat pelaburan pada waktu yang tertentu. Maka 10 malam terakhir ataupun 10 hari terakhir ini tidak dapat tidak untuk kita dapatkan malam Lailatul Qadar. Jangan kita tunggu pada malam-malam ganjil saja. Jangan kita tunggu pada 27 Ramadan saja. Sebab Nabi SAW sendiri tidak mengkhususkan bilakah malamnya yang Allah turunkan malam Lailatul Qadar. Maka sudah semestinya kita dah cuba 20 tahun terakhir ni, kita dah cuba setiap tahun selama 20 tahun, kita cuba malam ke-21, kita cuba malam ke-25, kita cuba malam 23. Maka apa salahnya pada tahun ini kita cubalah 10 malam sahaja ni untuk kita cuba raih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah, seboleh mungkin pada 10 yang terakhir ini kita jangan tinggal 3 perkara. Kalau boleh kita jangan tinggal 3 perkara. Yang pertama sekali, kalau boleh kita jangan tinggal solat fardu isyak berjemaah. Solat fardu isyak berjemaah jangan tinggal pada 10 malam terakhir ini. Kerana dalam sebuah hadis menyebut lebih kurang maknanya salatul isyak bersama dengan imam pahalanya seperti orang yang mengerjakan separuh malam. Jadi kalau kita nak dapat pahala malam Lailatul Qadar seolah-olah ibadah separuh malam, maka jangan kita tinggalkan solat fardu isyak. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan, kalau boleh kita cubalah usaha 10 malam terakhir ini, kita cubalah dapat solat subuh berjemaah. Kerana pahala solat subuh berjemaah ini, kata Rasulullah, seumpama orang yang mengerjakan sepenuh malam, seluruh malam. Maknanya kalau kita tak boleh bangun malam pun, tak boleh bangun qiyamul lail, malam tadi terlepas qiyamul lail, pagi tu jangan lupa pergi cari mana-mana masjid atau suruh solat subuh berjemaah. Walaupun 10 minit. 10 minit je solat subuh berjemaah itu kan, pergi solat 5 minit, lepas tu zikir sekejap balik. Kalau boleh 10 malam terakhir ni kita cubalah 2 amalan ini. Dan amalan yang ketiga, kalau boleh kita solatlah solat tarawih itu biar sempurna sampai imam habis solat tarawih. Kerana dalam sebuah hadis menyebut sesiapa yang solat bersama dengan imam sehingga imam tu selesai solat sunat pada malam-malam Ramadan ni, sesiapa yang solat bersama dengan imam dan dia solat sampai imam selesai solat, maka dia mendapat pahala seolah-olah dia mendapat ibadah sepanjang malam tersebut. Jadi tuan-tuan, kalau kita tak mampulah nak bangun malam, cukuplah kita dapat solat tarawih tu sampai habis. Kalau imam buat 20 rakaat, solat sampai 20 rakaat. Kalau rasa-rasa tak nak solat 20 rakaat, pergi dekat Melaka, mereka kebanyakannya ada solat 8 rakaat. Jadi habis solat 8 rakaat, baliklah ke rumah 8 rakaat, lepas tu witir 3 rakaat, 11 rakaat, kemudian barulah kita sempurna bersolat bersama dengan imam sehingga imam selesai solat. Itu 3 amalan yang kalau boleh kita jangan tinggalkan pada 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Kemudian tambahan pula, tambahan lagi, ini tambahan-tambahan kalau kita boleh buat. Siapa yang ada buku nota boleh catatlah amalan-amalan. Siapa yang tak ada buku nota boleh hafaz. Sebab kita ni umat Nabi ni ada 2 jenis. Satu umat yang dia punya otak macam Imam Bukhari, dia tak payah catat sangat, dia hafal saja. Imam Bukhari, ibu-ibu ayah-ayah, dia boleh ingat 300,000 hadis. 300,000 hadis dalam kepala je Imam Bukhari boleh ingat. 100,000 hadis, hadis sahih. 200,000 hadis, hadis yang tak sahih. Yang dicatat, Imam Bukhari tu catat bukan 100,000 hadis yang dihafal tu. Dia hanya catat sikit je, 8,000 hadis lebih. Jadi 192,000 hadis lagi lebih kurang tu
Imam Bukhari tak catat. Jadi siapa yang dia punya otaknya macam Imam Bukhari, kita ingatkan saja. Siapa satu lagi umat Nabi ini dia ada macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia pantang jumpa guru, mesti nak catat. Sampai kan dia tak ada pen pun dia tak ada kertas dicatat dekat tapak tangan. Itu perangai Imam Syafi'i. Imam Malik tengok, ni apa pasal budak ni main-main masa saya ngajar ni? Kata Imam Malik, dipanggil ya Imam Syafi'i lepas mengajar. Ya gulam, ya walad, wahai budak, kenapa masa saya mengajar kamu catat dekat tangan, kamu main-main kat tangan? Kata Imam Syafi'i, tuan guru, saya ni orang susah. Ibu saya orang susah, saya datang daripada Palestin, nak dapatkan ilmu. Tak ada duit nak beli kertas macam orang lain semua ada kertas. Saya tak ada duit. Imam Syafi'i Tuan Imam Malik, maka saya catat kat tapak tangan. Imam Malik kata, betul ke yang kamu catat tu? Cuba kamu baca balik yang saya ajar tu. Imam Syafi'i dia tengok tapak tangan, dia boleh baca semua hadis yang diajarkan oleh Imam Malik pada hari tersebut. Jadi kan sekejap lagi kita akan tengok ada ahli-ahli jemaah kita ni yang tak ada buat kertas, dia tulis kat tapak tangan. Itu ciri-ciri Imam Syafi'i tu. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi tak apalah, yang penting kalau kita tak dapat semua, dapat sikit pun jadilah. Dapat sikit pun jadilah. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu, kata para ulama. Kalau kita tak dapat semua, jangan tinggalkan semua. Dapat sikit, tak dapat 10, dapat 1 pun jadilah. Baiklah. Apa amalan yang boleh kita tambah lagi pada 10 malam terakhir selepas kita solat tarawih ni? Apa amalan yang kita nak buat? Pertama tuan-tuan, kalau kita terbangunlah waktu malam, nak bangun sahur tu, biasa kita bangun pukul 5 pagi tu, nak bangun sahur, nak masak, pergi dapur sekejap, tanak nasi, sambil-sambil nasi tu nak siap masak, panas-panas tu, kita ambil wuduk dan kita solat 2 rakaat. 2 rakaat yang ringkas. Yang pertama solat sunat wuduk. Saja aku solat sunat wuduk 2 rakaat kerana Allah. Ringkas saja. Habis solat sunat wuduk, kita bangun, kita buat solat sunat taubat. Saja aku solat sunat taubat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Bacaan sama, Al-Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad. Okey? Cuma solat sunat taubat ni pada sujud terakhir dicadangkan, bukan mesti buat, tak mesti buat, dicadangkan. Kita bacalah doa yang pernah dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam. Apa doa Nabi Yunus? Doa Nabi Yunus ialah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Masjid ni semua dah hafal. Maknanya boleh dah tu. Berapa kali nak baca? Boleh baca 3 kali. Dicadangkan. Kalau nak lebih, boleh 7 kali. Nak lebih lagi, 11 kali. Nak lebih lagi, 41 kali. Nak lebih lagi, 100 kali. Nak lebih lagi, 1000 kali. Dicadangkan. Buat yang mana mampu. Tak mampu, sekali cukuplah. Sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kata Nabi, alangkah hebatnya doa Nabi Yunus. Di dalam doa Nabi Yunus itu ada 3 benda. Pertama, ada tahlil. La ilaha illa anta. Itu tahlil tu. Tidak ada Tuhan ya Allah melainkan Engkau ya Allah. Subhanaka, ada tasbih. Maha suci Engkau ya Allah. Yang ketiga, ada istighfar, minta keampunan. Inni kuntu minadh zalimin. Sesungguhnya aku ini ya Allah adalah tergolong di kalangan hamba-Mu yang zalim. Maknanya bila kita kata kita ni hamba yang zalim, maknanya kita rasa diri kita ini adalah seorang pendosa, banyak melakukan dosa. Bila mana kita kata ya Allah aku ini orang yang zalim ya Allah, maka maknanya kita rasa kita ni banyak melakukan dosa, kesilapan. Kalaulah tuan-tuan nak tambah satu lagi, doa Nabi Allah Adam alaihissalam. Lepas baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, contohnya sebelah kali, tutuplah dengan doa Nabi Allah Adam. Apa doa Nabi Allah Adam ketika
dia diturunkan oleh Allah di atas muka bumi ini. Dia kata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, ya Allah, ya Tuhan kami, zalamna, kami dah zalim diri kami sendiri. Itu sama kan doa Nabi Yunus dengan Nabi Adam kan dia? Nabi Yunus kata, inni kuntu minaz zalimin, aku ni tergolong di kalangan orang yang zalim. Nabi Adam punya doa, Rabbana zalamna, ya Allah, kami dah zalim diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, kalaulah kau tak ampunkan kami ini, wa tarhamna, dan kau tak beri rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan jadi, kami pasti sebab di situ dalam ayat Al-Quran tu Allah gunakan lanakunanna, nun di hujung tu yang ada sabdu tu namanya disebut sebagai nun at-taukid. Nun taukid ni apa dia punya peranan di dalam bahasa, dalam penulisan? Penegasan, menunjukkan maknanya pasti. Kalau dalam bahasa Arab dia fi'il kana yakunu, lanakunu, kalau ada lam lanakuna minadh zalimin, asalnya ayat begitu. Tetapi Nabi Adam AS dia dalam doa dia sebut kalimah yang Allah ajarkan dalam Al-Quran itu, ada nun taukid, lanakunanna, kami pasti akan menjadi hamba-Mu yang rugi, minal khasirin. Lepas habis kita baca doa itu, kita pun dalam hati kata, ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah, terimalah taubatku ya Allah, kau jadikanlah segala kesilapan dan kesalahan aku ya Allah terhapus ya Allah, yang mana aku sedar, yang mana aku tak sedar ya Allah, yang mana secara terang-terangan dosa ku buat, yang mana secara tersembunyi ya Allah, semua itu ya Allah kau ampunkan dosaku. Sebab dosa ni tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, dosa yang kita sedar ni, kadang-kadang kita perasan kita buat dosa, kita boleh minta istighfar. Tapi kadang-kadang kita terlepas pandang dosa yang kita tak sedar. Sebab tu dulu ada satu ulama masa nak meninggal dunia, bila orang datang ziarah dia kata apa? Dia kata, bila orang tengok dia dalam keadaan dia sangat bimbang, sangat takut nak menghadap Allah ni, dia rasa dia punya ajal dah dekat. Orang pandang muka dia ni ulama besar ni, dia ni tabi'in yang hebat ni. Tapi bila orang cakap kat dia, Tuan Syekh, Tuan Guru, kenapa Tuan Guru nampak takut sangat? Tuan Guru ni orang yang saleh, orang yang baik, orang yang sangat kuat ibadah. Dia kata, aku bimbang, aku tidak bimbang dosa yang aku buat dan aku tahu dosa tu aku buat. Kerana mungkin dia dah minta ampun pada Allah pada dosa yang dia sedar. Tapi aku cukup bimbang, dia kata, pada dosa yang aku tak sedar itu dosa tapi aku buat. Sebab tu kita tengok tuan-tuan dalam dunia hari ni, ramai orang bila dia buat dosa, dia tak perasan itu dosa. Orang cakap, kamu buat tu berdosa. Ya ke dosa? Macam biasa ni. Nampak tak tuan-tuan? Ada orang macam tu. Orang dah kata ni dosa ni, dia tak rasa apa-apa. Jadi tuan-tuan, kita kena minta ampun. Habis solat taubat tuan-tuan, kalau ada masa lagi. Tapi biasanya masa ni untuk ayah-ayah ni, ibu-ibu dah sibuk dah nak panaskan lauk-lauk untuk sahur ni. Ni ayah-ayah ni masa. Buatlah solat sunat tasbih. Dapat sekali bulan Ramadan, jadilah solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih ni tuan-tuan, dia berapa rakaat? 4 rakaat. Setiap rakaat tu tuan-tuan, dia akan, kita dah baca 75 kali tasbih. Setiap rakaat 75 kali tasbih. Maknanya 4 rakaat, maknanya kita dah ucapkan 300 tasbih. Lepas Fatihah, kita angkat takbir, baca Fatihah, baca surah. Lepas habis surah, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Rukuk 10 kali. I'tidal 10 kali. Sujud 10 kali. Duduk antara dua sujud 10 kali. Sujud kedua 10 kali. Sebelum nak bangun, duduk dulu. Sebelum nak bangkit tu, rakaat kedua, duduk kejap, baca tasbih 10 kali. Genap 75 kali. Rakaat kedua pun sama. Lepas tahiyat akhir tu, rakaat kedua, sebelum nak bagi salam, baca tasbih 10 kali. Begitulah. Lepas tu bagi salam, bangkit lagi, buat lagi solat sunat tasbih 2 rakaat, buat seperti yang pertama. Rakaat pertama baca Fatihah Al-Kafirun, rakaat kedua baca Fatihah Al-Ikhlas.
Buat solat tasbih 4 rakaat lebih kurang tuan-tuan, lebih kurang. Kalau boleh jangan baca seluruh sangat. Subhanallah, alhamdulillah. Macam tu tuan-tuan, subuh dah nak masuk matahari, nak terbit matahari pun tak habis. Tak habis lagi solat. Orang dah habis sahur, kita masih lagi solat tasbih. Secara puratanya tuan-tuan, kalau kita baca laju pun tak apa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kalau boleh satu nafas tu dapat 3 kali tasbih. Kalau kita boleh baca laju je macam tu, sekitar 20-25 minit selesai rakaat. Tapi kalau dah tinggal 5 minit lagi nak subuh, tak payah buat solat tasbih tuan-tuan. Memang tak jadilah. Nanti kita terlepas solat subuh. Habis solat sunat tasbih, lepas tu barulah tuan-tuan nak buat solat sunat hajat ke, 2 rakaat, selesailah. Kalau kita buat qiyamul lail kat masjid, kalau boleh buatlah 4 solat ni. Solat sunat wuduk tu buat seorang-seorang lah. Solat sunat taubat pun buat seorang-seorang. Solat sunat tasbih tu boleh buat berjemaah. Kemudian buat solat sunat hajat, kalau ada lagi masa buat solat sunat tahajud. Cantik 8 rakaat. Sama dengan solat Nabi sallallahu alaihi wasallam 8 rakaat. Kemudian tuan-tuan, lepas solat sunat semua, kalau kita buat ada masa 2-3 minit istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Berapa tuan-tuan? Berapa pun boleh, dicadangkan 100 kali ataupun 70 kali. Tak dapat buat 100 kali, buat 70 kali. Jadi tasbih kita tu, kalau yang 100 tu dia ada 3 tempat berhenti tu. Dapat 2/3 daripada semua tu pun dah cukup. Sebab Nabi kalau tasbih sama ada 70 kali sehari ataupun 100 kali, mengikut sebahagian riwayat. Ada 2 pandangan. Lepas habis istighfar, kalau ada masa selepas solat subuh, kan kita pergi solat subuh, habis solat subuh, apa kita dicadangkan buat? Selawat 100 kali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ataupun yang paling mudah, selawat Jibril. Jibril ni kan dia berselawat pada Nabi. Macam mana selawat Jibril? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yang kita selalu lagu kan, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu selawat Jibril tu. Jibril berselawat pada Nabi, itulah dia bacaan Jibril. Jadi tuan-tuan nak mudah, selawat Jibril lah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun selawat yang kita dah biasa buat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ke lom? Lom lagi. Dah makan? Lom lagi lah tuan. Wasallam ke wasallum? Bagus ibu-ibu. Atas ibu. Ibu-ibu, ayah-ayah, kalau kita mulakan selawat tu dengan Allahumma salli kan balik bawah kan, maka hujung mesti salim. Allahumma salli wa sallim. Kata dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu yang betul. Habis yang salam tu masa bila tak Ustaz? Yang salam tu kalau kita buat sallallahu ala Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Sebab tadi dah salam, barulah hujungnya salam. Ada setengah orang dia selawat, dia termasuk hi itu. Dia nak buat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kalau dia nak kata ali sayyidina Muhammad, tak payah ada hi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada orang dia terbaca wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang itu kurang tepat. Yang alihi itu masa bila? Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jangan tambah salim hi pula. Salim aja. Ibu boleh insya-Allah. Tak apa, dah ingat tu. Semua ni Imam Bukhari ni. Boleh ingat, tak ada masalah. Kalau kita tak ingat, tahun depan kita jumpa lagi insya-Allah kalau usia kita panjang.
Dah habis kita selawat. Kenapa kena selawat? Kerana sekali kita selawat, sekali kita kata sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah selawat pada kita 10 kali. Apa maksud selawat itu? Allah bagi kita rahmat 10 kali. Kemudian bukan Allah sahaja, para malaikat pun selawat pada kita 10 kali. Bayangkan kalau kita selawat 100 kali, berapa agaknya Allah ucapkan selawat pada kita? 1000 kali sehari. Buat tuan-tuan bayang kan? Tuan-tuan nak duit 1000 ke nak duit 10 ringgit? 1000 lah kan? Kalau duit raya tiba-tiba tahun ni anak dia buluh sapu surat, mak tak ada apalah mak ni duit raya 1000 je. Kita pun menangis-nangis, alah tak payah susah-susah lah nak mak ni, tak ada apa, tak nak apa duit. Tapi tangan tu habis masuk dalam poket pula duit tu. Jadi tuan-tuan, jadi mudah-mudahan kita dapat. Kemudian tuan-tuan, malam kita dah selawat kan, malam ke ataupun lepas solat subuh tak ada apa-apa kerja nak buat, baca surah Al-Mulk. Kalau boleh sebelum tidur pun boleh. Tak sempat malam tadi tengah baca Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi, terlelap sebab penat sangat tarawih kan. Tabarakalladzi je, sempat baca Tabarakalladzi terlelap. Jadi jangan kita kecewa. Subuh, lepas subuh ada masa kita baca surah Al-Mulk sekali Kerana apa? Kerana surah Al-Mulk ini kelebihannya disebut dalam hadis, Allah selamatkan daripada siksa kubur. Ibu-ibu, dalam banyak-banyak amalan yang kita buat dalam dunia, hanya satu je amalan yang Nabi sebut khusus, kalau nak selamat siksa kubur, baca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk, Tabarakalladzi ni, surah Parik Haji Baki, Haji Wan selalu buat. Haji Wan hampir kejap salat isyak ada buat Ada rezeki lagi masa lapang, baca surah Al-Waqi'ah sekali. Surah Al-Waqi'ah ni tuan-tuan, kalau kita baca surah Al-Mulk lebih kurang kalau kita baca 4 minit. Jadi nanti buat catatan. Selawat tu kalau yang 100 kali tuan-tuan lebih kurang 8 minit. Jadi nanti kita tengok berapa minit kita punya amalan ni semua sekali. Selawat 8 minit, surah Al-Mulk 4 minit, surah Al-Waqi'ah lebih kurang 8 minit. Dia 3 muka. Dia satu muka ni lebih kurang 2 minit setengah. Kalau kita baca biasa, satu muka ni dia lebih kurang 2 minit setengah. Jadi bila 3 muka surah Al-Waqi'ah ni lebih kurang 7 minit. 7 minit setengah, 8 minit lah. 8 minit Ada rezeki lagi. Bila kita baca tu, kita fahami makna dia. Baca tu cuba fahamkan makna. Idza waqa'atil waqi'ah. Apa terjemahan ni? Tengok terjemahan ni. Apabila berlakunya hari kiamat, idza waqa'atil waqi'ah. Apabila berlaku hari yang Allah dah takdirkan itu, berlakunya hari kiamat, waqi'ah, berlaku peristiwa besar, al-waqi'ah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Dia punya masa berlakunya itu tidak pernah ada pendustaan padanya. Mana benda tu pasti berlaku. Kita baca. Bila kita baca, pahala Quran yang kita baca tu, yang kita faham makna itu, Rasulullah kata satu huruf sama dengan 10 pahala. Jadi kalau kita baca Alif Lam Mim 3 kali, 3 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. 1, 2, 3. Alif Lam Mim. 3 huruf. 30 pahala. Sebenarnya baca tanpa makna pun dapat 30 pahala. Kalau baca dengan makna, kita dapat tadabbur sebenarnya. Kita dapat faham. Lepas tu, Sadaqallahul Azim. Pak Imam kata, baru dengar Alif Lam Mim tadi dah Sadaqallah dah. Kita kata cukup lah tu Pak Imam, 30 dah tu dapat pahala. Cukup lah tu. Berapa banyak-banyak. Itu nak cerita ni kan, pahala tu, pahala bacaan tu. Kemudian, kalau ada masa tuan-tuan, kita buat infak sedekah. Infak sedekah. Tak mampu RM100 sehari, kita sedekahlah RM1,000 sehari. Saya ni duit saya banyak, kalau setakat 100 tak mampu rasanya nak letak kat tabung. Rasa tak larat rasa, letak RM1,000. Gitu. Niatkan pahala sedekah itu untuk ibu dan ayah kita. Ada tengah masjid tu dibuat tengah renovation, nak buat bumbung baru.
Kata saya, tuan, tadi malam saya nak sedekah infak RM50. Mudah-mudahan selagi bumbung tu ada lah, pahala tu jariah berterusan untuk arwah ibu kita. Orang yang dah meninggal dunia ni tuan-tuan, orang dah meninggal dunia ni tuan-tuan, benda pertama yang mereka nak buat ialah dikata, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, boleh tak ya Allah kau tangguhkan sikit aja, bagi 1 minit ya Allah, 1 minit pun jadilah ya Allah. Kalau kita kata malaikat, kalau malaikat dia tengok je hamba Allah ni, kenapa dia ni nak minta tangguh 1 minit ni usia dia, patutnya aku nak cabut nyawa ni 5.20 ni, 5.21, dia nak minta tambah 1 minit 5.21. Agaknya malaikat dia tengok apa hamba ni nak buat. Malaikat tu kata-kata agaknya kalau hamba ni nak solat 2 rakaat 1 minit tak habis solat tuan-tuan, baru baca Fatihah dah 1 minit. Alhamdulillahirabbil alamin, tengah baca waladhdallin, meninggal. Tak sempat nak buat, nak habis satu solat. Kalau nak buat haji lagi tak sempat. Naik atas kapal terbang dah 8 jam. Belum kata kita nak buat ibadah haji. Apa agaknya ibadah? Nak puasa mesti daripada fajar sampai terbenam matahari pun tak boleh 1 minit. Apa agaknya orang yang nak meninggal dunia ni diminta dengan Allah? Dia kata, Fa'asaddaq ya Allah, aku nak buka Maybank to you ya Allah. Aku nak buka apa? Maybank to you. Jadi kenapa nak 1 minit? Line slow, ambil line perlahan sangat. Jadi 1 minit cukup insya-Allah. Nak buka Maybank to you ya Allah, nak tengok duit dalam akaun tu, nak transfer dekat rumah anak yatim, rumah kebajikan, pusat-pusat tahfiz. Baki anda ada RM10.20. Kita sedekah RM10 rumah anak yatim. Itu je kita nak. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita solat, kita baca Quran, 1 huruf dapat 10 kan? Solat 1 rakaat kita dapat pahala seolah-olah kita buat 10 rakaat. Atau sorry, 1 waktu kita solat kita dapat pahala seolah-olah 10 waktu. Kan Nabi kan Allah perintah 50 waktu. Akhirnya Allah diskaun tinggal 5 waktu. Kan Allah kata, walaupun kamu buat 5 waktu dan umat kamu buat 5 waktu, tapi pahalanya macam 50 waktu. Ada satu amalan yang dia punya pahala ni tuan-tuan, bukan 10, bukan 20, bukan 100, tetapi 700. Bayangkan satu benda, kalau kita nak buat bisnes, pelaburan yang kalau kita modalkan RM10 dapat RM7,000. Orang mesti pilih RM7,000 daripada RM10 dapat RM100. Apa dia ibadah tu tuan-tuan? Sedekah. Sedekah ni tuan-tuan, dia tak perlu lama, dia tak perlu penat, tapi diperlukan ithar. Ithar ni dalam bahasa Arab maknanya melebihkan orang lain daripada diri kita. Pengorbanan. Sebab tu orang-orang ni, kenapa dia tak mampu nak bersedekah? Sebab dalam hati tu nak berkorban tu kurang. Orang yang boleh berkorban sembelih lembu ataupun sembelih kambing, maknanya dia sanggup keluarkan 700-800 tu daripada duit dia untuk dia berkorban. Habis tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, zikir. Zikir apa yang bagus? Kita buat 10 malam terakhir ni, apa zikir yang bagus? Pertama, bacalah subhanallah 100 kali. Ringkas je. Subhanallah, 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 subhanallah. 100 kali tuan-tuan. Berapa minit? 2 minit setengah. Laju sikit 2 minit. Slow sikit 3 minit. Apa kelebihan baca subhanallah? Allah berikan ganjaran pahala separuh timbangan. Separuh timbangan kita pahalanya pada subhanallah saja. Cadangan 100 kali. Buat lebih lagi baik. Yang kedua, alhamdulillah 100 kali. Kelebihan ucap alhamdulillah ni tuan-tuan, Allah berikan pahala sepenuh timbangan. Masya-Allah. Sebab tu Nabi kata, afala akunu abdan syakura. Tidakkah patut aku jadi hamba yang bersyukur? Hamba yang bersyukur ni maknanya hamba yang banyak ucapkan alhamdulillah dari sudut lidahnya itu. Ada lagi satu amalan zikir, ialah Allahu Akbar. Baca 100 kali. Apa kelebihan membaca Allahu Akbar? Pahalanya
Kata Nabi, ganjaran pahala dia memenuhi langit sampai ke bumi. Bumi naik ke langit. Pahala sebut Allahu Akbar tu, pahala dia langit sampai bumi. Ya. Kemudian baca la ilaha illallah 100 kali. Kenapa? Siapa yang membaca la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Siapa baca la ilaha illallah atau kama qala, siapa baca la ilaha illallah, kata Rasulullah, wajib dia masuk syurga. Wajib Allah masukkan dia dalam syurga. Buat dosa banyak mana pun, orang yang selalu baca la ilaha illallah wajib masuk syurga. Maknanya mesti masuk syurga dia. Walaupun Allah masuk dalam neraka azab semua, pasti dia kena masuk syurga. Itu janji Allah. Kemudian subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Baca subhanallah wa bihamdi, baca subhanallahil azim 100 kali. Siapa yang baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, timbangannya berat. Kalimatan khafifatan 'ala lisan, saqilatan fil mizan. Kita punya ibadah tak banyak. Ibadah sunat tak banyak, tapi subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim tidak pernah hilang daripada bibir kita. Berat timbangan kita di hari akhirat. Baca la haula wala quwwata illa billah. Ada rezeki lagi sambil-sambil menomil sayur di kau. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Apa kelebihannya? Seperti kita menanam sebatang tanaman di dalam syurga. Satu pohon kita tanam dalam syurga. Nak tahu pohon dalam syurga tu besar mana tuan-tuan? Kalau kita menunggang kuda, dalam hadis riwayat, kalau kita menunggang kuda yang paling laju, kita lalu di bawah bayangan pohon itu, kita tidak akan melepasi bayangan bawah pohon itu sejarak perjalanan 500 tahun. Itu satu pohon yang kita baca, yang Allah tumbuhkan untuk kita. Kita boleh bayang macam mana lah agaknya besarnya pohon dalam syurga. Lepas tu Nabi Adam AS, bila Nabi Mi'raj kan, 2 minit lagi tuan-tuan, 2 minit, boleh 2 minit ya. Bila Nabi Mi'raj naik ke langit, Nabi jumpa Nabi Adam. Lepas tu Nabi Adam kata, wahai Muhammad, cerita dekat kamu punya umat, syurga ni tanahnya subur, arduha khasbah, turbatuha khasbah, dia punya tanahnya subur, azbatu ma'iha, dia punya air dia sangat jernih, sangat elok, sangat bagus, kita kata air yang sangat bagus, yang berkualiti, air jernih, azbah. Wa ghirasuha, dan tanaman dalam syurga, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kena sebut 4 benda. Sebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allah tanamkan untuk kita satu tanaman dalam syurga. Ini Nabi Adam pesan pada kita ni, bukan kata wali songo ke, bukan kata Pak Imam kampung sebelah ke, kampung Pinang 2 Batang punya Tok Berhulu ke, bukan. Ini Nabi Adam. Sebab apa Nabi Adam pesan? Sebab Nabi Adam orang yang pernah duduk dalam syurga. Betul tak tuan-tuan? Nabi Adam ni orang yang pernah duduk dalam syurga. Jadi dia tahu macam mana syurga ni, airnya, tanahnya, macam mana dia tahu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, akhir sekali penutup, kita kena selalulah pada akhir-akhir Ramadan ni kita sedekahkan Al-Fatihah. Ya Allah, aku sedekahkan bacaan Al-Fatihah ini. Untuk siapa tuan-tuan? Untuk diri aku sendiri ya Allah, untuk diri saya sendiri ya Allah. Yang kedua, untuk isteri dan suami saya ya Allah. Yang belum bersuami tak payah sebut suami lah, sebut untuk ibu dan ayah kita ya Allah, untuk adik-beradik kita ya Allah, untuk sahabat-sahabat kita ya Allah, untuk jiran-jiran kita ya Allah, dan akhir sekali untuk seluruh umat Islam yang ada di dunia ini, muslimin muslimat yang hidup ataupun yang dah meninggal dunia, kita pun baca Al-Fatihah, baca sekali. Kalau kata dalam dunia hari ini ada lebih kurang berapa bilion manusia, kata kalau ada 6 bilion manusia, mudah-mudahan pahala Al-Fatihah kita itu kita dapat seolah-olah
kita sedekah kepada 6 bilion manusia. Itu yang hidup, yang mati kita tak tahu berapa bilion, ya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, ya Allah, berikanlah manfaat terhadap apa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Wa 'allimna ma yanfa'una, ajarkan apa yang boleh memberi manfaat buat kami. Wa zidna ilma, ya Allah, Kau tambahkan ilmu dalam diri kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Jadi banyak sangat. Allah, terima kasih. Alhamdulillah. Banyak sangat je. Alhamdulillah. Semua nak ambil